Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Muslimin muslimat yang saya kasihi sekalian, pertamanya syukur kepada Allah, panjang lagi umur kita, didoakan dalam selamat berkat insya-Allah. Minggu ini kita nak menyambung pengajian Mutiara Tasawuf Ibnu Athaillah kita ni yang dah sampai ke muka suratnya Tasawuf dari segi istilah, muka surat 7. Dari segi istilah, maknanya kita sedang belajar makna tasawuf. Makna tasawuf ni terbahagi kepada dua jenis. Ada jenis pendek, ada jenis panjang. Jenis pendek kita bagi dari segi bahasa. Jenis panjang inilah kita bagi dari segi istilah. Jadi tengah hari ini kita nak belajar hak panjang tu dari segi istilah. Dari segi istilah, kita hanya nukilkan 2-3 perkara sahajalah. 2-3 perkara inilah yang paling masyhur di sisi ulama. Pertama, Ma'ruf Al-Karhi. Ini satu tokoh tasawuf. Beliau huraikan makna tasawuf itu dari segi istilah. Saya baca ya. Apa kata Ma'ruf? Tasawuf adalah pergantungan harapan semata-mata pada Allah, tidak pada yang lain. Macam mana nak terjemah tu? Kalaulah kita ni betul-betul yakin pada Allah, apa sahajalah yang mari dari Allah dalam takdir hidup kita ini, baik yang senang ataupun yang susah, tapi kita yakin ni dari Allah. Allah dakwah ananya kepada kita, ada hikmahlah Allah tentu di masa depan. Jadi orang yakin sebegitu, ni dipanggil tasawuf, jiwa yang tasawuf. Ni kata Ma'ruf Al-Karhi. Maknanya bagaimana kita nak terima dalam hidup ni Tuhan, mungkin payah, tapi kita sedang belajar makna dia tu. Maknanya begitu. Kedua, Sahlul Abdullah Al-Tustari. Ni tokoh tasawuf juga. Beliau kata sufi itu, yakni orang tasawuf itu, seorang yang bersih daripada maksiat. Mana ada orang bersih dari maksiat? Maksudnya sini orang yang istighfar, minta ampun, minta bersih dari dosa. Mana orang tasawuf ni macam tuan-tuan ni lah, istighfar semua kan, sambil duduk menyaga di tiang tu, Astagfirullah, Astagfirullah, Astagfirullah. Contohnya ya. Baik, saya ni suka berkurang tuan-tuan yang kecil hatinya. Oleh yang demikian, orang tasawuf ni dia sampai satu level jiwa ni macam mana? Tiada beza lagi antara emas dan lumpur. Kita gali tanah, nak ambil emas, nak buang tanah tu, seolah digambarkan orang tasawuf ni, dia tak nampak dah emas ke, lumpur ke, dia nampak Allah saja. Jadi emas dengan lumpur sama sajalah. Macam mana nak sampai ke tahap begitu tuan ya? Tapi dah apa, kita baca dulu, biar kita kenal dulu. Kedua, ini yang ketiga pula, satu lagi ulama tasawuf, dia kata gini, Abu Turab An-Nakshabi namanya. Ahli tasawuf itu ialah seorang yang tidak dikotori oleh sesuatu. Mana ada orang bersih tuan? Maknanya sini tidak dikotori, yakni dia sudah diampun dosanya sehingga bersihlah dia.
Maknanya orang tasawuf ni melazimi minta ampun sama minta ampun. Kita kalau kita istighfar, bermakna kita sedar kita banyak salah. Kalau kita kurang istighfar, barangkali kurang sikit sedar kita ni banyak lalai. Malah bersih daripada semua perkara, kata dia. Keempat, An-Nuri. Ni tokoh tasawuf. Dia kata apa dia? Tasawuf bukan tulisan. Apa yang kita belajar ni di tiap-tiap bulan ni bukan tasawuf lagi, dia kata. Sebab tasawuf bukan tulisan. Ataupun ilmu pun bukan. Tetapi tasawuf itu akhlak. Makna kalau ada orang berakhlak dengan akhlak baik, itulah makna tasawuf sebenar. Jadi kalau kita baca buku, kita belajar, kita kuliah, dia kata belum lagi. Tasawuf itu belum lagi. Jika tasawuf itu tulisan, maka ia diperolehi dengan latihan. Jika tasawuf itu ilmu, maka diperolehi dengan belajar. Sebenarnya tasawuf itu akhlak yang terpuji. Seseorang itu tidak sekali-kali akan dapat berakhlak dengan akhlak yang baik hanya menerusi belajar ataupun menulis. Belajar, tulis, belajar, tulis. Makna walaupun saya susun buku ni, jangan tuan anggap saya ni orang tasawuf. Bukan. Saya ni tolong baca saja. Tuan-tuan tolong dengar, itu saja. Jadi bagaimana kita nak buat selebihnya, berpakatlah kita ramai-ramai nak jadi ahli tasawuf macam mana ni Ustaz. Zuhur terhadap dunia. Tak nak pakai kereta, tak nak pakai motor, berjalan kaki dari pejabat ke rumah. Kat mana semenyih? Allah, tasawufnya awak ni bukan begitu. Kena pandai lah tu ya. Dr. Abdul Wafaq Taftazani, seorang tokoh tasawuf, dia ulah juga makna tasawuf dari segi istilah. Dia kata gini, sebenarnya tasawuf ialah akhlak. Makna ramai ulama ni bila ditanya tentang tasawuf, mereka akan jawab makna tasawuf ialah akhlak. Apply, aplikasi. Kita terjemah dengan perbuatan. Akhlak. Dan akhlak ni pula dia mari dari mana? Jiwa. Tak ada orang boleh jadi rendah diri kalau jiwanya tak rendah diri dulu. Tak ada orang boleh jadi lemah lembut kalau jiwanya tidak lemah lembut dulu. Dan dia kata seluruh rukun Islam diasaskan kepada akhlak. Tuan tahu dulu Rum 600 tahun setelah Nabi wafat, orang Islam ni kohorama. Patutnya kohor sikit pasal Nabi wafat dah, sahabat tak ada dah, tabi'in pun mati belaka dah. Tapi kohorama, masuk Islam, masuk Islam, masuk Islam. Ni macam kenalan saya minggu ni, dia nak bawa satu orang masuk Islam. Budak perempuan nak masuk Islam daripada seberang Indonesia. Kawan saya itu lelaki, mulia hati dia tuan, nyacok orang masuk Islam. Dan macam mana jadi kebajikan orang puang ni setelah dia masuk Islam? Saya tanya kawan saya, dia kata dia akan kahwin dengan perempuan tu, mulianya. Saya pun tengok gambar, patutlah dia nak kahwin saya. Minggu ni lah masuk Islam. Baik. Jadi macam mana tu? Tak apalah tuan, kita ajak orang masuk Islam. Dan wajib kita jaga kebajikan dia tu. Saya ni bahaya, kedudukan ceramah saya ni selalu bahaya. Pasal apa? Tu telefon di depan tu, isteri saya pantau tu sambil dia dengar kuliah saya tu. Tapi kita laki-laki ni jangan takut. Jangan. Ya. Ya baik, saya sambung. Kat mana tadi tu Jadi Rom ni selepas 600 tahun wafat Nabi, dia tengok orang Islam ni, orang ramai masuk Islam ni, apa jadi ni?
Maka dia hantar 2 orang perisik terbaik yang dimiliki oleh Rom ketika itu, iaitulah Markus dan Lukas, Mark and Luke. Maka dia kata, awak pergi ke negeri orang Islam, buat research sikit, kenapa orang suka masuk Islam. Maka Mak dengan Luke naik kuda, pakai cara Arab, pakai serban, pacu kuda pergi negeri dekat sikit dengan Islam. Maka dia pun mula-mula pergi kedai kopi dulu. Memang nak buat kajian masyarakat ni kena pergi lapangan, kedai kopi, pasar raya pun boleh tengok perangai orang tu. Bila dia pergi ke kedai, dia tengok orang Islam ni makan sikit, baca doa, makan jemaah. Jadi kesan dari ajaran Nabi tu masih orang amal lagi ketika tu. Macam kita sekarang dah jauh dah tuan ya. Kalau beli makanan apa, susu dalam almari, kawan-kawan tak ada, barulah kita makan seorang nak gitu. Dulu jemaah. Nabi Ibrahim dipanggil Khalilullah, kekasih Allah. Tahu tak sebab apa dia? Sebab suka makan jemaah. Sebab ajak orang ramai, mari makan, mari. Suka ajak makan orang. Jadi kita begitulah tuan, kena ajak kawan-kawan makan. Ustaz mari dari jauh, ajak. Contoh ya. Saya makan dah. Saya makan dah. Saya itu makan dah. Ustaz lain. Baik. Jadi 2 orang ni pergi kedai makan. Dia tengok, oh orang Islam ni, orang Islam ni baik. Dia pun makan, tengok, oh, sifat orang Islam bercakap, duduk dalam kedai. Tiba masa dia nak bayar. Bila dia nak bayar, tuan kedai ni kata, tuan, tak payah bayar lah. Dia kata, kenapa? Pasal tuan ni bukan orang sini. Kami tengok rupa, kami tahu bukan orang sini. Walaupun tuan pakai cara kami, pakai serban cara kami, tuan bukan orang sini. Dan pada pakaian tuan, debu ni menunjukkan jauh tuan lagi. Dan memang Nabi kami pesan, tengok, berjaya manusia ni bila hidup dia, Quran kata Nabi pesan. Berjaya orang ni. Dia kata Nabi kami pesan, setiap tetamu tu dia ada haknya yang perlu ditunaikan selama 3 hari. For 3 days and 3 nights. Mundra yerba, 3 hari 3 malam. Kena tunai. Selebihnya itu adalah sedekah kita pada tetamu. Jadi tuan marilah lagi kedai saya, mari makan, jangan bayar. Jadi 2 orang perisik ni keluar cepat-cepat. Dia kata, tak boleh duduk lama di tempat orang Islam ni, takut kita masuk Islam. Baik orang Islam ni. Kawan dia kata, dah, apa kita nak buat? Kita startlah research kita, buat selalu hari ni, tak payah berehat apa, terus buat kerja. Maka kawan yang pergi ke satu kedai, nak belilah alat-alat agamanya, nak buat research ni, geometri, watercolor, gamuk, dia nak buat research. Bila dia nak masuk kedai, dia dapati tuan kedai daripada dalam kedai tu berlari keluar. Berlari keluar. Ingat ke nak sambut orang nak beli tu? Tak. Dia kata, tuan ni nak mari beli kedai saya ke? Maka jawab perisik ni, yalah, saya nak mari beli kedai awak. Maka tuan kedai ni kata, tolong jangan beli kedai saya. Pasal ni tuan, kita nak suruh orang mari kedai kita. Sebab kita guna santau benar ya, supaya kedai sebelah orang ada lapor. Tapi dia kata, jangan mari kedai saya. Maka tanya perisik ni, kenapa pula awak ni? Kedai saya sudah laku hari ni. Kedai saya laku dah. Tahu nampak kedai hujung tu? Yang mana tu kata bendera Terengganu tu? Situ kedai ni tak laku lagi, hari ni tak laku lagi. Silalah tuan pergi ke sana. Allah. Apa jadi?
Kedua perisik ni masuk Islam hari pertama. Sampai ke negeri sepadan orang Islam. Kita nak cerita apa ni? Inilah panggil akhlak. Dia tak payah hajar Quran, hadis, ilmu tajwid, ilmu tasawuf, sirah Nabi, fiqh, matematik tambahan X kuasa 2 kali lam alif nun hamzah, payahnya. Tak payah. Dia cuma tunjuk akhlak. Jangan beli kedai saya belum laku, pergilah sana. Tuan makan jangan bayar. Sebab Nabi kata 3 hari kami kena jaga tuan-tuan. Masuk Islam 2 orang berisik tu. Jadi betul yang disebut oleh Samnun bin Hamzah, tasawuf ni ialah akhlak. Jadi kalau akhlak ada, itulah tasawuf. Yang kita belajar ni cuma nak kenal saja. Nak kenal saja. Ya. Jadi kata Al-Taftazani, pada dasarnya tasawuf ialah akhlak dan ruh Islam. Kerana seluruh rukun Islam diasaskan kepada akhlak. Manakala Samnun bin Hamzah ni scholars juga ni, dia kata apa dia? Tasawuf ialah kamu yakin. Perkataan yakin tu payah tu, nak wujud dalam hati. Tetapi makna tasawuf ialah kamu kena yakin. Yakin apa? Kamu tak memiliki apa pun atas dunia. Kereta, pitih, anak, isteri, rumah tangga, kerja, jawatan, itu bukan hakiki lah. Itu bukan. Kamu yakin kamu tidak memiliki sesuatu pun, dan waktu yang sama kamu yakin kamu tidak dimiliki oleh sesiapa pun, melainkan Allah. Mana awak hanya ada Allah, awak hanya dimiliki Allah. Kalau sampai ke tahap itu, kata Samnun, itulah tasawuf. Itu dia, tasawuf. Tapi payahlah dia tak nak rasa memiliki ni, sebab harta kita, kerja kita, rumah kita, jawatan kita tu, itu yang jadi payahnya kita nak jadi tasawuf. Kalau boleh ingat sekejap je ni pinjaman saja. Macam mana nak asuh jadi kita tuan? Saya tanya ni, saya nak cuba juga jadi begitu. Macam mana? Payah dia. Orang paling tasawuf sekali, tuan-tuan percaya tak siapa? Orang jaga parking kereta. Apa dia ustaz? Ulang sekali lagi. Kami tengah mengantuk tadi. Pilih. Orang paling tasawuf kali orang jaga parking kereta. Kerana pula tu. Orang jaga parking ni, kita tengok, walaupun kereta dia banyak, dia tak sombong. Ya, tak sombong. Walaupun kereta dia tak lihat banyak tu, tiba-tiba hilang sebuah hilang, sebuah. Dia tak sedih. Kenapa? Tasawuf dia duduk di sini. Yang saya nak beritahu sifat tasawuf di sini. Sebab dia yakin tu pinjaman saja. Bukan milik saya ni, saya tolong jaga saja. Jadi kalau banyak pun tak ada apalah. Kalau dah hilang sebuah orang ambil, tak ada apa. Saya ni jaga saja. Kita nak beri rasa begitu. Dalam hidup ni tak ada apa kot. Alah, sekejap saja. Ni Tuhan coba saja ni. Payah Tuhan. Payah ni. Payahnya bila kita rasa aku yang punya. Nabi bunyi Islamik sikit, ana yang punya. Itu. Kena bunyi Islamik sikit. Sambung lagi tu. Syekh Ahmad Zarruq kata, tasawuf ialah ilmu yang bertujuan untuk membaiki hati. Ahmad Zarruq kata ilmu tasawuf ni tujuan apa dia tu? Nak baiki hati awak tu, supaya bila hati sudah dibaiki, dia dapat memusatkannya hanya pada Allah. Hanya pada Allah. Manakala Syekh Abu Hasan Asy-Syadzili berkata, ni guru tarekat besar ni, mati beratus tahun dah.
Tasawuf itu adalah satu ilmu pembersihan jiwa. Nak bersih jiwa, dia kata obatnya ada pada tasawuf. Nak bersih tubuh badan, banyak klinik-klinik obat-obat vitamin-vitamin di luar tu. Kau ibu tahulah, makan Imedi, apa lagi, pakai sunscreen, gamuknya orang puan tu. Kita tak tahu benda ni. Orang puan tahulah, basuh muka, pakai toner, pakai serum, pakai moisturizer, pakai pulaknya sunscreen, apply 4 kali sekali. Agaknya saya reka je ni. Ya, reka saja. 4 jam sekali dia apply tu. Takut nipis, apa ni, nipis sunscreen dia tu. Tasawuf itu adalah ilmu pembersihan jiwa, penambah baik terhadap akhlak. Rupanya orang ada tasawuf ni, dia kata semakin baik akhlaknya. Imam Abu Hanifah tu Imam Hanafi lah, imam bagi mazhab Hanafi. Allah beri lebihnya 2 benda, kaya dan alim. Sudahlah ada ilmu, kaya pula. Dahlah kaya, ilmu ada pula. Imam Hanafi, Abu Hanifah. Sehingga kayanya jemaah boleh pinjam duit. Kita ni terbalik, ustaz pinjam duit jemaah. Jemaah segan, kalau tak beri maka beri. Lama tak bayar. Ni berlaku tuan di USG. Ustaz adalah, tak saya sebut umum je lah, dia pinjam duit jemaah 400,000. Jadi jemaah ni kerja oil and gas di luar negara, tak boleh cerita kat mana lah, tapi cerita juga Sudan. Pada tu 400,000 yang pinjam, menyebabkan jemaah ni nak minta segan. Segan lah nak minta ustaz ni. Tu yang kerana ustaz-ustaz ini menyebabkan orang tak malu dah kepada ustaz-ustaz lain. Kerana ada hak perangai begini. Patut ustaz-ustaz ada begini patut ditangkap, diikat di tiang LLN, dilepas rega, diirih tangan dengan pisau super nesek, dan dia apa, perah 5 nipis tempat luka tu. Buat live pula YouTube. Mudah begitu. Kerana apa? Menyusah orang lain. Orang agama jadi rosak kerana ni. Orang penampak agama ni pun Allah. Yang pinjam PT tak bayar. Mari jemaah jumpa saya tu. Saya pun jawab, ya cu, tolonglah. Ni yang pinjam PT saya. Saya kata saya tak bermaksud campur. Tak naklah masuk campur, tak nak campur sangat. Tuan minta lah macam mana. Dia kata minta dah. Telefon banyak kali dah akal. Dulu waktu dia nak meminjam duit saya, kalau saya reply telefon dia, ringing tak bunyi, dia akal. Dengarnya nak pergi sana. Sekarang saya di rumah dia, kadok semua, tapi nampak selipar, nampak kereta. Dan nampak satu lagi, apa dia? Langsir tu bergerak. Mana dia ada dah. Macam tuan-tuan dulu, kalau jemaah tabligh mari rumah, Assalamualaikum, nak ajak sembahyang. Tuan-tuan tak ada, tapi nasib bergerak. Orang tabligh ada. Tuan takut dulu. Tuan-tuan lah, saya dah. Tuan-tuan ni takut orang tabligh. Jadi tak payah. Imam Abu Hanifah ni ada ilmu, ada PT, kaya raya, sehingga jemaah boleh pinjam dia. Satu hari jemaah pinjam PT dia, tak bayar lagi. Beliau berjalan tengah hari, macam sekarang tengah hari pukul 1, pukul 2 ni, panas terik. Berjalan bawah panas, sedangkan ada pokok-pokok tepi tu rimbun. Apa salah berjalan bawah pokok? Sampai juga ke depan. Tak, beliau tak berjalan bawah pokok, berjalan bawah panas terik. Maka ada muridnya kata, tuan guru, kenapa berjalan tengah panas? Tu kan pokok-pokok rimbun ada tu, kan nak ke depan juga. Dia kata tak boleh. Sebab orang yang tanam pokok ni, dia masih berhutang denganku. Kalau aku berjalan bawah teduh dia, seakan-akan aku mengambil riba untuk di atas hutang yang belum dia bayar. Jadi aku kononnya
guna keuntungan teduh dia, rimbun pokok dia tak habis bayar hutang lagi. Ini kita kata takwa tu takut, tasawuf lah tu berhati-hati. Jadi rupanya ada orang begitu, ada. Dia ada ni bila hati kita tu semakin jernih, dia menghasilkan nilai-nilai yang halus dalam hati yang orang yang kurang jernih hati dia tak sampai tahap tu. Seperti kita baca Quran lah, ayat sama, surah sama, tapi kesan dia berbeza pada lain-lain orang. Ada orang baca ya ayyuhalladzina amanu, wahai orang-orang beriman. Begitu je lah dia baca. Kawannya sebelah baca ayat sama juga. Apa ayatnya? Ya ayyuhalladzina amanu. Nangis. Tak ada penceramah macam saya ni tu. Saya seorang dia buat gaya siapa begini. Menangis. Kita kata Allah, kenapa tuan ni menangis? Dia kata sebab ayat ni Allah panggil wahai orang beriman. Saya takut saya tak termasuk dalam yang Allah panggil orang beriman. Menangis dia. Jadi ayat sama, surah sama, kesan berbeza. Sebab apa? Jiwa manusia tu tak sama lah tuan. Lembu sama besar, sama gagah, sama kuat membajak, harganya sama 4,000, 5,000. Manusia sama sekok, sama cerdik, sama pandai, harga dia tak sama. Sebab yang membezakan manusia dengan manusia lainnya ialah peribadinya. Peribadi. Itu yang beza tu, peribadi. Bulan puasa baru ni, saya balik daripada Kuala Lumpur lepas ceramah. Lajulah saya bawa pasal dekat nak buka. Rupanya ramai orang bawa laju dekat nak buka ni, termasuk saya. Bawa laju. Siapa semata apa nak pergi ke country hike dah, country hike ke apa Sulawesi. Sulawesi. Kajang. Daripada Bukit Jalil ni bang. Daripada Bukit Jalil. Daripada apa ni? Astro. Ya tak? Sungai Besi. Sungai Besi. Saya kata Sungai Besi itu tuan kata Kajang. Kan betul saya. Sungai Besi. Jadi sampai Sungai Besi. Sungai Besi. Tersangkut satu kereta dalam, biasa tersangkut dengan RFID lah tuan. Tak dalam RFID. Jadi kereta banyak. Bergaduh, bergocok. Keluar kereta, bergocok. Saya kata, la ilaha illallah. Bulan puasa ni kan. Bulan puasa tak patut orang bergocok. Mana ada kekuatan. Tak kuat kita bulan puasa. Makanya mereka ni ada plastik hitam. Gamuk. Sebab mari mana kekuatan itu dipanggil nafsunya. Jadi tidak patut berlaku. Kalau ni tasawuf dia ni, kalau hatinya terdidik dengan bersih, zikir, istighfar, yang dikatakan oleh Ahmad Sabuk ni, baiki, ya, tujuan baiki hati. Ya. Inilah antara definisi yang telah dihuraikan oleh para ulama terhadap perkataan tasawuf. Ia merupakan jalan hakiki bagi insan dalam membersihkan jiwa dan membuahkan rasa khauf. Apa dia khauf? Takut terhadap Allah. Seterusnya meraih cintanya yang abadi. Benarlah seperti kata Syekh Dahlan Al-Qadiri, sebagaimana wajibnya islah. Islah ni bahasa Arab, terjemah Melayu sucikan. Sebagaimana wajib menyucikan tubuh badan yang zahir. Tubuh badan zahir ni kan kita bersih ya, mandi 5-6 kali sehari, guru gigi paling kurang 3 kali sehari, pagi, tengah hari, malam kita guru gigi. Begitu juga wajib kita bersihkan yang batin. Sebagaimana wajib bersihkan tubuh badan yang zahir, hak ni nampak jelas lah, mandi, bersih, gosok baju, makan vitamin, pakai alat solat, macam-macam lah, ya. Terlebih lagi wajib membersihkan yang batin.
Batin tu patut lebih lagi. Sebab Allah ni tuan, dia tengok batin kita. Allah tak mustahak tubuh badan kita ni. Ya, kalau pun segok kita ni tak lebih kita daripada Nabi Yusuf, tak akan lebih. Kalau gagah pun kita tak lebih daripada Nabi Daud, yang tempa besi dengan tangan saja. Tak gagah itu macam itu. Contoh orang dulu ada ya, yang buat keris dengan picik, dia panggil keris picik. Tapi tak lebih kita daripada Nabi Allah Daud. Jadi kaya kita tak lebih pada Nabi Sulaiman. Baik kita tak akan lebih pada para awliya, para sahabat, para anbiya. Jadi maknanya kita ni tak lebih sangat dan taklah kurang sangat manusia ni Tuhan buat. Cuma nak kata apa dia? Bagaimana kita nak merebut satu level atas dunia tuan, tak usah kira. Dunia ni ikut nasib. Saya sebut Ma'ah ni mungkin live, mungkin rakaman ni Ma'ah sebut. Saya sebut benda betul. Raja-raja, sultan-sultan ni kebetulan lahir jadi raja. Kebetulan. Sebab ayahnya raja, sebelumnya raja. Ni kita kata nasib atas dunia tidaklah sama. Tapi nasib akhirat kita boleh usaha sekarang. Kita menentukan level kita di akhirat sekarang. Saya ada benda nak cerita tu dah jadi. Tak jadi sebab live ni. Tu kita sambung ya. Jadi sebagaimana wajib awak membersihkan yang zahir, terlebih wajib lagi awak bersih yang batin. Sebab batin tu Allah nilai. Allah tengok, oh baiknya jemaah ni dalam kuliah tu tawaduk ni. Dia tak nak orang kata dia bersungguh-sungguh dengar kuliah, dia buat-buat tidur saja. Bukan sebenarnya dia dengar tu, contohnya. Tapi buruknya hati penceramah tu, dia sangka jemaahnya tidur. Nampak tak tu? Saya buat contoh hak dekat-dekat kita. Hak dekat-dekat kita. Jadi maknanya Allah tak tengok awak ustaz kan, awak jemaah kan, tak. Allah tengok bagaimana hatinya. Tapi kita ni tuan, yang kita ni yang tengok, kita yang buat klasifikasi tu, kita atas dunia. Kalau penceramah Maulidul Rasul tu gantung banner Simpang 3 Bandar Baru Bani, sambutan Maulidul Rasul, penceramah Ustaz D, mari 3 orang. Pasal ceramah tu Ustaz D. Tapi kalau yang tukar ceramah tu, ceramah Maulidul Rasul disampaikan oleh yang berbahagia Profesor Datuk Dr. Rashidi Jamil Al-Rashid Al-Baitul Ma'mur wa Sidratul Muntaha. Allah, ramainya orang mari. Tengok. Yang buat status ni kita, yang klasifikasi pun kita. Akhirat dah begitu. Ada dunia tuan, saya pagi-pagi kadang pusing ke Putrajaya. Tengok orang menyapu siapa? Menyapu orang kerja bandaran. Saya mari juga terlintas dalam hati. Mari terlintas apa dia? Barangkali sambil dia menyapu, dia zikir, dia selawat, banyak mana dia dapat. Allahumma salli ala sayyidina. Allahumma salli. Sambil menyapu, kita tak tahu orang dengan Tuhan ni. Kita tak tahu. Jadi tuan-tuan, yang mustahak kata Syekh Dahlan, membersihkan yang batin. Tapi banyak kita ni jaga tubuh badan yang zahir, main gym, bagus supaya segak badan, akak besi, gigi kayu, bagi tali. Gagahnya awak ni main gym. Subuh orang azan, Allahu Akbar, Allahu Akbar, dia pun bangun. Asyhadu an la ilaha illallah, dia pun mandi. Asyhadu anna Muhammadun Rasulullah, sabung. Gigi, gonyong badan apa, keluar, pakai seluar terik, pakai baju t-shirt, jogging. Tak semayang. Litah masjid, litah surau. Dia ni sehat tubuh badan dia,
tapi sakit jiwanya. Lama begitulah, itu yang aman, sehat tubuhnya. Dia Islam yang zahir, tapi batinnya sakit, tak mengenal Tuhan, tidak semayang kepada Tuhan. Ini sakit jiwa. Sakit jiwa. Tuan tahu tak, agung kita yang keempat, kalau tarik Google cuba tengok, agung yang keempat dikatakan agung paling sehat, paling sehat, jarang sakit. Siapa agung keempat? Tuan tarik Google, kadang tuan tengok sendiri. Ni sejarah betul ni. Agung kita yang keempat dikatakan paling sehat. Bukan sehat? Tak sehat apa? Baginda almarhum ni dijaga oleh 12 orang doktor pakar. Doktor pakar jaga 12 orang. Bukan HO housemanship, bukan MO medical officer, specialist, pakar jaga 12 orang. Dan doktor pakar 12 orang yang jaga agung kita ini pula diketuai oleh segala doktor pakar yang diimport dari Jerman. Ketua segala pakar namanya Dr. Pili. Dr. Pili. Berkat hebat 12 doktor pakar disedia kawal oleh ketua segala pakar Dr. Pili diimport dari Jerman, panjang umur, sehat agung kita. Tapi tuan-tuan tahu tak satu perkara apa dia? Dr. Pili mati dulu. Tak patutlah ketua segala pakar mati dulu. Yang saya nak kata apa dia? Ramai orang jaga yang zahirnya, tapi batinnya kita ni semua sama tuan. Zikir malah, selawat malah, percayalah, saya tak cerita kata tuan-tuan saya malah tuan. Kita buka je buku, kalau nak talaki kita buka buku, maka tak larang. Tapi kalau buka siri bercakap dengan jin tamajanis, berlawan dengan syaitan Tok Awangoh, gila-gila, bujal, salina, wariasari, segar mata. Kenapa? Syaitan belaka. Dan sebenarnya dia duduk pada hati yang jernih, ya. Hati yang jernih. Itu yang dikatakan oleh Syekh Dana Al-Qalid. Maka Sahlul Abdullah Al-Tustari, orang mari tanya macam mana nak dapat tasawuf, tuan guru. Dia kata ada 3 benda awak kena buat. Nak jadi tasawuf, cuba tengok 3 benda ni buat ke? Apa dia? Mengurangkan makan. Diet lah gamanya. On diet dan off diet. On diet. Diet lah gamanya. Bukan banyak puasa sih. Maksud di puasa. Mengurangkan makan yakni puasa. Kedua, sentiasa beribadat kepadanya. Ketiga, beruzlah dari kesibukan dunia. Apa dia maksud uzlah? Macam betul tu apa dia? Rehat. Rehat atau asing diri sekejap. Ya, rehat ni asing diri sekejap. Maknanya dia tak ada uzlah lama. Macam tuan-tuan kerja ni ambil leave sebulan, balik kampung, jumpa orang-orang lama, recall balik masa kecil apa buat, tunggu pokok pinjar belakang rumah Hidayatul Daulah, tepi rumah Mokto Sekdor. Lepas tu mandi pula Lubuk Rengah, dekat dengan Kalang Tok Jang sampai ke Mir ni. Tuan-tuan tak tahu yang saya sebut ya, dia kampung saya. Tak mustahak tuan-tuan tahu sentimental value bagi saya. Jadi bila tuan recall balik hak buat dulu, dia jadi kita setting balik hidup kita. Aku ni orang baik-baik, anak orang baik-baik. Kenapalah sejak dok kau lupa ni lambat semayang? Tu tujuan musnah. Keluar sekejap dari kebiasaan sekarang untuk resetting kepada kebaikan. Sebab tu dalam tasawuf ni dia ajar satu bab berkenaan uzlah, asing diri sekejap. Dia tak boleh lama. Kalau asing diri lama, dia terbutuh dengan melawat orang mati atau mayat ke kubur. Dia jadi hilang hak Islam suruh tu.
Jadi uzlah didatangkan, kalau kita tengok dalam matan Arabnya, didatangkan dalam bentuk nakirah. Nakirah ni tak mustahak tuan-tuan tahu, tapi saya terjemah, dia datang dalam bentuk, bila terjemah kalimah itu maknanya akan jadi asing diri sekejap. Dia akan keluar perkataan sekejap. Ya. Menerusi kefahaman terhadap istilah dan matlamat utama tasawuf, barulah manusia mampu merasakan kemanisan bermujahadah dalam menggapai janji Allah, beramal dalam kefahaman lebih menjamin mahabbah berbanding melulu tanpa ini. Benarlah kata Syibli, rupanya kita baca dah muka surat ni, sebab rupanya dah habis tajuk ni tuan ya. Patut pendidik dan tasawuf, tak apalah, kita berhabislah tu. Lau dhuktum halawatal wuslati la'araftum mararatal qati'ati. Sekiranya kamu mula rasa manis berhubung dengan Allah, barulah kamu faham erti pahit bila berpisah dengannya. Inilah jalan yang didambakan oleh mereka yang tunduk kepada Allah. Segala-galanya akan terhasil apabila hati telah ditazkiyahkan dengan mujahadah untuk mencapai makrifat padanya. Maknanya tasawuf yang benar ialah bila mana akhlak itu diterjemahkan dengan akhlak yang suci, terhasil dari batin yang suci. Itu dipanggil tasawuf. Maka dia kata, apa dia kata tak, apabila hati telah ditazkiyah. Apa dia tazkiyah? Disucikan. Nak suci hati ni ke mana? Dengan mujahadah payah. Mujahadah bersungguh-sungguh, dengan bersungguh-sungguh, supaya mencapai makrifat, yakni kenal akan Allah Subhanahu wa taala. Habis di situ tuan-tuan, sampai pukul berapa dah kita ni? 1.49. Ada masa lagi ke kita mulai salat? Salat ya. Ada soalan tak ibu bapa sekalian? Kita habis tajuk definisi tasawuf tu. Akan datang kita masuk tajuk kedua, pendidik dan tasawuf. Kalau ada soalan ni, kalau tengok hospital lalu ni tak ada ni. Macam tak ada ni. Tak ada. Ada saya buka juga soalan ni. Mesti tuan-tuan tanya soalan, bila nak habis Ustaz? Habis dah. Kita sambung bulan depan pula. Wallahu ta'ala a'lam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.